Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidil anbiya wal mursalin. Imamil muttaqin. Sayyidil awwalin wal akhirin. Sayyidina Muhammadin mab'uthu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hadi qalbi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata 'arsyik wa midada kalimatik. Subhanallah ala khalqihi wa ridha nafsihi zinata 'arsyik wa midada kalimatih. Surat 18 yang bawah sekali itu Qala radhiyallahu anhu. Okey. Ma 'urifa qadru syai' bimithli dhiddihi wa la taslal musaba bimithli dhikri man usiba bimithli musibatihi. Nilai sebuah sesuatu itu tidak akan diketahui kecuali dengan lawannya. Seseorang yang terkena musibah tidak akan terhibur hatinya kecuali dengan menceritakan keadaan orang lain yang terkena musibah sepertinya. Kata Imam Al-Haddad, tidak mengetahui kadar sesuatu Nabi Muhammad kecuali dengan lawannya. Seorang yang terkena musibah tidak akan terhibur hatinya kecuali dengan menceritakan keadaan orang lain yang terkena musibah sepertinya. Okey. Ini hikmah. Hikmah ni adalah kata-kata yang dalam maknanya Allah SWT Muhammad, dan hikmah Alim Haddad ini menceritakan tentang Allah SWT Muhammad, bagaimana untuk kita menghilangkan rasa susah, menghilangkan rasa tekanan, menghilangkan stres, menghilangkan rasa berat, menghilangkan rasa Allah SWT tidak bernasib baik. Untuk menghilangkan semua itu, Allah SWT Muhammad, hendaklah kita sentiasa merenungi lawan sesuatu. Kita tidak akan tahu Allah SWT Muhammad nilai sesuatu itu kecuali dengan lawannya. Contohnya, kita tak tahu pun Allah SWT Muhammad. Ini contoh pertama, kita tak tahu pun nikmatnya sihat itu. Ma'urifa, tidak diketahui, tak tahu Allah SWT Muhammad. Jadi kita sihat, kita tak tahu pun sihat tu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari kita sakit, kita demam, kita batuk, kita sakit perut, kita pening, kita tak sihat. Waktu itu barulah kita tahu besarnya Allah SWT Muhammad, kadar bernilainya nikmat sihat. Contoh lagi, Allah SWT Muhammad, nikmatnya kita ini ada keluarga, suami, isteri, anak-anak, adik-beradik, sepupu, pak-pak saudara, mak saudara. Kita tak tahu pun ini semua nikmat. Tapi bila mati, bila meninggal dunia seorang yang daripada saudara kita tu, baru kita tahu besarnya nikmatnya kita ada bapa saudara, ada datuk, ada nenek, ada ayah, ada ibu. Ada orang dia tak rasa pun besarnya ibu dan ayah, besarnya nilai ibu dan ayah. Tapi dia akan tahu bila ibu dan ayah dah meninggal dunia, baru dia rasa betapa sunyinya, betapa
kosongnya hidup tanpa ibu dan ayah. Jadi tidaklah seseorang itu dia mengetahui nilai sesuatu nikmat itu kecuali bila dia mendapat lawannya. Lawan nikmat itu, lawan nikmat. Sihat lawan sakit. Lapang lawan sempit. Senang lawannya susah. Allahumma salli Muhammad dan sebagainya lah. Dan kata Imam Haddad lagi, Allahumma salli Muhammad. Ini pula cara untuk meringankan hati, menghiburkan hati, melapangkan hati bila kita ni ditimpa musibah. Okey. Allahumma Muhammad. Caranya kata Imam Haddad adalah Allahumma Muhammad dengan mengetahui, melihat, menceritakan keadaan orang lain yang kena musibah sepertinya. Okey. Kata Imam Haddad radhiyallahu anhu, Allahumma Muhammad, ini cara untuk ringankan rasa beratnya ujian, beratnya musibah. Caranya adalah kita kena ingat orang lain pun kena juga ujian macam kita. Bahkan ada orang yang lebih teruk daripada kita lagi. Dia akan meringankan perasaan hati kita. Allahumma Muhammad. Contoh, kita masalah duit, masalah dia panggil apa? Tak kaya. Yang kita ada ni cukup-cukup, kadang-kadang tak cukup. Okey. Kita rasa berat, rasa pening, rasa stres dengan masalah duit ringgit. Kita stres ke, kita tak stres ke, tetap rezeki kita banyak tu juga Allah bagilah pada bulan tu ataupun pada hari tu. Tetapi kita diajar oleh agama Islam, diajar oleh Nabi Muhammad dan para ulama kita, setiap kali kita ditimpa musibah, ujian, kesempitan, jangan kita dalam stres, tak boleh. Tak boleh stres. Stres ni tekanan emosi daripada syaitan. Daripada syaitan. Satu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya wahai Allah, aku minta lindung kepada engkau daripada hammi. Hammi ni rasa duka cita, rasa putus asa, down. Dan hazan, sedih. Sedih ditimpa musibah. Sedih. Emosi. Nabi minta lindung dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hidupnya paling banyak ujian, paling berat ujian. Nabi pun bersabda dalam hadisnya, asyadul bala, sedahsyat-dahsyat ujian yang Allah timpakan yang pertama sekali kepada al-anbiya, dan penghulu anbiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu Nabi kenal paling dahsyatlah, tanda Allah kasihlah. Thumma ulama, kemudian seterusnya. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri hidup dengan tenang, bahagia, hidup dengan pengharapan dan pergantungan pada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tunjuk kepada kita, Allahumma Muhammad, bagaimana untuk kita tenangkan hati kita, pujuk hati kita. Kita Allahumma Muhammad cuba rasa ringan apa yang kita timpa itu dengan cara macam ni. Kita ingat ada orang lebih teruk dari kita lagi, ujian dia. Kita rasa teruk pun ujian tu bukan hilang. Kita rasa berat pun ujian tu tak hilang, tetap ada. Lebih baik kita hadapinya dengan ringankan hati kita, ringankan diri kita, kawal emosi kita. Macam tu Jadi tidak akan tahu sesuatu itu nikmat nilainya besar kecuali dengan lawannya. Lawan nikmat itu, dan akan rasa terhibur hati, tenang hati, hilang stres, emosi dikawal dengan kita rasa, kita tengok orang lain lebih teruk lagi, orang lain pun timpa macam aku juga. Ini dipanggil hikmah yang sangat dalam, memandu kita untuk tenang-tenang, walaupun kena ujian, sakit, masalah, problem rumah tangga ke apa-apa, pada hakikatnya kita tak tenang, kita akan rasa macam berat. Tetapi dia panggil apa? Berat mana pun, kita kena ringankan diri kita. Yang pertama, orang lain pun kena juga. Yang kedua, Allah ada, dia uji seorang hamba atas kemampuan dia, dan Allah lah yang akan lepaskan, selamatkan, keluarkan hamba itu dari musibah. Allah firman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini ayat 1000 dinar orang panggil.
Ayat 1000 dinar bukan hanya untuk diamalkan 7 kali ke 10 kali ke 100 kali, bukan hanya untuk dipelekatkan, tetapi ayat 1000 dinar juga dia ada satu penghayatan satu kunci yang Allah bagi, satu cara untuk keluar dari masalah, dari kesempitan. Allah firman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan baginya jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan rezekikan untuk dia rezeki yang tak dapat nak dikira-kira, banyak sungguh. Jadi Allah firman lagi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Orang siapa yang bertawakal kepada Allah, berserah hati dia kepada Allah, bergantung hati dia kepada Allah, percaya apa dia buat tu Allah yang akan beri, Allah yang akan jayakan, Allah akan cukupkan dia. Dia tak akan rasa tak cukup, dia akan rasa sentiasa lengkap. Orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah firman, taqwa jalan keluar. Maksudnya Rasulullah Muhammad, kita tak dapat jalan keluar ni bukan sebab Allah tak bantu kita, tapi sebab kita tak betulkan dulu hubungan dengan dia. Kata Al-Habib Ali bin Al-Habib Ja'far Batu Pahat, Habib Ali Batu Pahat kata, kalau sakit jangan terus nampak nak pergi hospital, klinik, nak pergi ambil ubat. Jangan nampak tu dulu. Yang pertama, istighfar dulu, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, minta sembuh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru pergi cari ubat, pergi cari doktor, pergi cari. Kerana dia panggil apa? Sakit itu hikmah. Diampunkan, dibersihkan, diangkat darjat. Jadi Allah dulu yang kita ingat, Allah dulu yang kita fokus. Lepas tu baru cari ubat. Allah dulu. Ubati hati kita dulu maksudnya, sebelum kita ubati jasad kita. Hati kita tu sakit tu. Hati sakit ni kenapa tak boleh pandang semua daripada Allah tu sakit tu. Hati sakit bukan hanya ada hasad dengki. Memang hasad dengki tu memang dia panggil apa? Dia adalah ranting-ranting selepas adanya punca. Dia panggil apa? Perdu tu. Apa dia? Tak pandang semuanya daripada Allah. Dia tak pandang semuanya daripada Allah, Allah jadikan, Allah buat ada kebaikan, dia ada hasad, dia ada riak, dia ada putus asa, dia ada emosi, dia ada maki, dia ada macam-macam. Jadi penyakit hati kita tu tak boleh pandang semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey ya. Jadi ubati hati kita dulu sebelum kita ubati jasad kita. Ubati hati dengan kita istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sakit ni ada ni, dosa ni, sakit ni, dia panggil apa? Allah nak angkat darjat aku, insya-Allah. Sakit ni Allah nak bersihkan aku ni. Macam tu Jadi dan minta ampun kepada Allah, dan kita kena kuatkan pergantungan dengan Allah. Ya Allah, sembuhkan aku, ya Allah. Engkau peliharalah aku, ya Allah, kesembuhan daripada Engkau. Seperti yang disebut oleh Nabi Ayub maka. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Apabila aku ni sakit, fa huwa yashfin, dialah yang menyembuhkan, dia penyembuh, Allah Subhanahu wa taala. Orang datang kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu dia sakit teruk. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sakit. Bukan kita saya diuji dengan sakit, tengok orang kekasih-kasih Allah juga. Macam tu. Orang kata, wahai Abu Bakar As-Siddiq, kenapa engkau tidak panggil doktor? Tidak panggil doktor untuk cek, untuk rawat engkau? Dia kata perawat sedang rawat. Kan pening orang tu. Mana aku nampak perawat? Siapa rawat engkau? Kata perawat sedang rawat. Kenapa nak panggil doktor lagi? Bila orang tu tanya, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Asy-Syafi huwa Allah, penyembuh, perawat itu yang menyembuhkan Allah SWT. Dialah sedang sembuhkan aku. Jadi Allah tu Maha Penyembuh dia panggil. Tapi adakah tak boleh cari ubat? Ubat tu sebab sembuh. Macam kita nak makan, kita nak kenyang, sebab dia kena ada nasi. Ahli sunnah wal jamaah tidak meninggalkan sebab, tetapi tidak bergantung pada sebab, bergantung kepada yang menjadikan sebab, itu Allah SWT. Wa ja'alna likulli syai'in sababa, kami jadikan tiap-tiap satu itu sebab. Alam dunia alam asbab dia panggil. Alam dunia alam asbab. Nak mengaji ada sebab dia. Allah kan Allah yang bagi ilmu, ya Allah bagi ilmu, tapi ada sebab dia. Dia bukan main terus, sebab dia pergi mengaji. Dan ilmu yang kita dapat tu Allah bagi. Guru tu sebab. Macam kita pergi kerja, bos bagi duit, kan kita minta, ya Allah bagi rezeki pada aku. Bos bagi rezeki ke Allah bagi rezeki? Hakikat Allah, bos asbab.
Satu Nabi bersabda, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang siapa yang tidak terima kasih pada manusia, tidak bersyukur pada Allah. Terima kasih pada manusia maksudnya apa? Kita nampak manusia ini pilihan Allah. Allah muliakan dia menjadi sebab sampai rezeki kita. Terima kasih. Terima kasih sebagai nak memuliakan diri dia kerana Allah muliakan dia. Allah muliakan dia. Orang jamu makan, orang dia panggil apa? Tolong bawa kita pergi mana-mana. Orang bagi duit kita. Orang masak belanja kita. Semua tu Allah sebenarnya. Allah yang nak sampai ke rezeki kita. Tetapi mesti muliakan orang ni kerana apa dia sebab? Sebab Allah pilih dia untuk kebaikan. Allah pilih dia untuk sampaikan kebaikan pada hamba dia. Sebab tidak ada kita minta rezeki tiba-tiba keluar daripada bumi. Tiba-tiba muncul depan kita, tak ada. Boleh Allah buat macam tu sebab Allah yang bagi. Boleh, tak ada masalah. Tak mustahil bagi Allah, harus bagi dia. Tapi dia jadikan undang-undang, peraturan dia panggil. Dia jadikan kebiasaan, adat dia panggil. Di dunia ni, satu tu yang kamu nak apa-apa pun, ada sebab dia. Ada sebab. Okay, jadi, pergi berubat, pergi cari ubat, bukan sebab tak tawakal. Tawakal ni orang salah faham banyak. Allah sendiri firman, wa may yatawakkal Allah fa huwa hasbuh. Allah yang firman, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta pada orang yang bertawakal. Lagi ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu azam nak melakukan satu perkara, tawakal pada Allah terus. Banyak orang kata usaha sungguh-sungguh, buat betul-betul, akhirnya kita bertawakal pada Allah. Salahnya tu. Salahnya apa? Sebab bergantungan daripada diri dah dulu. Bila tak jadi boleh gantung pada Allah. Salah tu. Salah tu. Tawakal tu apa? Ulama bagi ta'rif, bagi syarahan dia. Seperti kita boleh buka dalam kitab Penawar Hati. Tawakal tu apa? Hati kita berserah. Maksudnya kita percaya sesuatu itu boleh terjadi dengan kehendak Allah. Allah boleh buat macam tu. Allah boleh buat. Allah boleh bagi. Percaya. Contoh kita nak pergi kerja, pergi berniaga. Orang makan gaji ni tak nampak sangat lah. Dia panggil apa? Yang pergi kerja jual bisnes, dia panggil buka kedai makan juga. Yang ni dia panggil apa? Dia jelas sikit. Jelasnya apa? Dia tak tahu berapa banyak untung hari ni. Nak pergi kerja, tawakal terus pada Allah. Apa maksud tawakal? Percaya Allah lah yang bagi rezeki. Percaya rezeki yang datang hari ni Allah yang bagi. Berapa banyak? Aku percaya Allah yang bagi banyak tu. Itu tawakal. Pergi kerja dapat untung 1,000. Allah. Pergi kerja esok dapat untung 200. Allah. Percaya dah. Dia besar dah. Maksudnya usaha di luar, tawakal di dalam. Tawakal di hati. Dia tawakal ni bukan ada di tangan, bukan ada di kepala, bukan ada di jari, bukan ada di kaki. Tawakal tak ada situ. Tawakal tu sifat. Sifat yang Allah bagi letak pada hati kita. Itu sifat dia ya. Satu kalau orang kata dia tak mau pergi kerja, dia tak mau pergi cari ubat, dia tawakal saja pada Allah. Ada dua maksud. Yang pertama, memang dia tawakal sungguh. Okey, tak apalah. Ni orang maqam lain dia panggil ya. Maqam lain tu. Seperti Sayyidina Al-Imam Abi Madian. Tumpu ibadat pada Allah, tak pergi kerja. Tapi dia yakin setiap hari akan datang sesuatu rezeki daripada Allah. Datanglah apa-apa. Satu hari tu datang kijang. Suar dia punya susu dia. Waktu nak perah, kijang tu tendang sepak dia punya tangan. Dia kata, wahai kijang, kenapa ni? Kijang cakap, Masya Allah, ni karamah lah. Dia kata, hari ni engkau tak ingat, kata, sebenarnya yang beri makan dan minum pada engkau Allah. Engkau dah nampak aku. Engkau, dia panggil pasal macam menenggu sesuatu. Macam tumpu pada sesuatu itu. Sedangkan hakikatnya Allah yang datangkan aku. Itu lebih kurang. Jadi tu orang tawakal. Yang kedua bermaksud, dia tak faham tawakal tu apa. Dia ingat tak tawakal tu, yang kedua, dia ingat tawakal tu adalah tak usaha. Itu salah besar tu. Salah satu patih. Yang kata usaha itu baru tawakal, ada sikit kesalahan. Tapi masih bagus kerana dia ada tawakal lagi. Yang salah terus salah besar. Dia kata apa? Tawakal itu tidak berusaha apa-apa. Contoh, dia kata apa? Aku nak keluar rumah, tak kunci rumah. Kita kata apa? Kenapa hang tak kunci rumah? Tawakal lah kata dia. Allah akan jaga. Jadi ada dua maksud. Sama ada dia pandang, kata memang Allah jaga sungguh, yakin dia dengan Allah yang tu maqam lain dia panggil.
Ataupun dia tak faham tawakal tu apa. Dia ingat kalau kunci rumah tak tawakal, tak dikira tawakal. Salah tu. Kunci rumah kena tawakal, tak kunci rumah pun kena tawakal. Tu macam tu. Sebab tawakal dia bukan masalah kunci, bukan masalah kereta, bukan masalah nasi, duit apa semua. Dia hati. Sebenarnya dari bangun pagi sampai tidur balik kena tawakal semua. Nak jumpa apa hari ni? Nak dapat apa hari ni? Apa kita akan hadapi hari ni? Tak tahu. Aku berserah pada engkau. Aku percaya semua dari engkau. Aku percaya engkau boleh pelihara aku. Aku percaya engkau boleh jaga aku. Berserah pada engkau. Lepas tu, jaga diri kita. Jangan pula bila sebut tawakal, dia tekan minyak, tak ada break. Tak apa, Allah jaga. Tawakal. Mana? Itu gila dia panggil. Okay? Orang gila. Okay? Tak faham tawakal dia panggil. Kunci motor. Kunci. Tawakal. Tak kunci pun, kena tawakal. Tawakal tak menafikan usaha. Itu kena faham itu. Tawakal tak nafikan usaha langsung. Ya. Kita main mengaji ni, usaha ni, mengambil sebab ni, nak cari ilmu, nak Allah bagi ilmu. Adakah tidak tawakal? Tawakal. Tak tahu ilmu banyak mana nak dapat. Tak tahu sekadar mana ilmu Allah nak limpahkan. Dia nak bagi kefahaman banyak mana, serah. Dia pergi ngaji. Tapi ada orang tak mau mengaji, dia kata ilmu terus daripada Allah. Mesti mai kata dia. Dia nak laduni terus, contoh. Orang ulama wali dapat ilmu laduni pun, seperti Allah firman, wa ja'alna min ladunna ilma. Kami beri kepadanya itu Khidir, Nabi Khidir ataupun kasih Allah nama Khidir, ilmu sisi kami laduni dia panggil. Tapi kena-kena itu Nabi memang terus daripada Allah. Nabi wali, orang soleh bukan Nabi, dia pun dapat laduni sebagai mereka, tetapi mereka pergi mengaji dulu, mereka beramal dulu, mereka bersihkan hati dulu, dapatlah. Orang lain ni dia memang malas mengaji rupanya, bukan nak laduni, dia malas mengaji. Dia nak buatkan alasan, kata hampa pergi mengaji sebab hampa ni makam tak tinggi, kata dia. Ni makam ilmu ambil daripada manusia, kata dia. Aku makam daripada Allah terus. Lah orang main mengaji daripada Allah ilmu. Sama aja, tak ada bezanya. Dia salah faham. Dia ingat kalau tawakal tak ada usaha apa-apa. Salah lah. Ya, kita main mengaji tawakal, serah. Main mengaji hari ni mengantuk tidur. Serah dah tu, tak dapat apa. Tu serah juga. Okay. Main mengaji tak apa, dah sampai dah, berserah je lah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Tu berserah juga. Okay. Dan jimai. Okay. Jadi Allah SWT Muhammad, itu kena ingat tu tawakal. Maka tawakal itu tidak boleh hilang dalam diri kita, hati kita, dalam kehidupan kita. Tawakal. Nak keluar rumah tawakal, nak balik tawakal, nak minum tawakal, nak pergi cari barang tawakal, semua serah. Kita punya suami ke, kita punya isteri kata, abang pergi beli sat perencah jenama ini di Maidin, di Tesco. Kita tak tahu duduk tang mana jenama tu. Keluar pergi, hati, ya Allah jumpakan pada aku yakin kalau ada engkau akan jumpakan. Engkau yang jumpakan, bukan aku. Aku hanya usaha sebab. Dan hakikatnya engkau yang bagi jumpa. Serah. Pipi masuk terus jumpa. Tengok. Besar tengok dia bagi mudah. Kita tak besar dia bagi payah. Lebih payah supaya kita faham. Allah nak kata pada kita, hang kena ingat itu bukan hang yang jumpakan aku tu. Kenapa kau tak ingat aku? Aku bagi susah lah supaya engkau ni ambil pengajaran. Susah. Macam kita ni, suami nak keluar rumah, dia duk baca pula Tesla lah apa semua. Okay. Dia takut lah. Ya Allah, pening kepala. Ya Allah, pening lah, dia kata. Anak apa, dia panggil apa? Macam mana suami aku keluar, nanti dia pun ikut juga abang Tesla nanti. Contohlah. Pening, pegang. Dia macam imaging macam-macam. Suami aku keluar, mungkin dia jumpa perempuan. Nanti perempuan tu minta dia kahwin dia. Lepas tu, perempuan tu janji macam-macam, mesti suami aku lemah. Dia imaging. Padahal suami dia pergi semayang, suami dia pergi mengaji, suami dia pergi jumpa kawan, lepak minum balik. Dia imaging. Lepas tu bila balik, suami tu akan kenal lah akibat dia. Dia akan keluarkan imaging dia tu. Abang pergi mana? Ini orang sekarang macam ni. Keluar habis. Okay. Lawak kata. Melawak ke betul ya? Lawak. Okay. Lawak. Jadi dia kena apa? Kita belajar. Ya, aku tahu benda ni terjadi zaman sekarang. Suami, masalah anak, masalah itu, masalah ini di luar. Tapi ya Allah, aku berdoa pada engkau, usaha berdoa, usaha pesan kat suami kita, abang jadi diri elok, jangan buat ini. Lepas tu, ya Allah, besar pada engkau, hati serah terus, serah. Serah maksudnya bagi kita duduk di rumah tak serabut, serah. Sebab kita kena ingat, kalau Allah nak jaga suami kita, tak ada siapa boleh kacau dia. Kena ingat tu, tak bisa kacau dia. Bukan hakikatnya dia jaga diri dia tu, bukan dia jaga diri dia, bukan kita jaga dia hakikatnya. Tu sebab usaha dia panggil. Hakikat nak jaga Allah, jaga Allah. Jadi serah tu kena ada, serah. Kita duduk rumah buat ajar kita,
kita tidur relax macam biasa, kita makan macam biasa, dia akan terlintas juga, suami aku buat apa, tapi ya Allah aku berserah, serah balik, mai lagi, ya Allah aku berserah, engkau yang jaga, bukan aku jaga, bukan suami aku yang jaga diri dia sendiri, engkau jaga dia. Kena macam tu. Ini ilmu yang penting. Ilmu ni dah ni kalau orang tak mengaji memang pening. Dia akan jadi orang pertama komen bila ada poligami. Lawak okay, ya. Nanti marah lah muslimat. Bukan nak suruh poligami, tidak. Nak abang kata kita kena banyak berserah. Banyak berserah. Serah. Okay, ya. Kalau nak jadi, serah pun jadi, tak serah pun jadi, lebih baik serah. Serah ni tak mau sabut, pening. Tak mau. Doa. Yakin dengan Allah SWT. Okey, anak-anak ke apa ke. Itu ulama ajak doa. Kalau nak keluar rumah, baca Allahumma inni astaudi'uka, dah bagi dah kat sini. Allahumma inni astaudi'uka wa astaghfizuka auladi fahfazhum ya khairul hafizin. Dia panggil apa? Ya Allah, aku serahkan kepada engkau, aku minta engkau jaga auladi, anak-anak aku. Jagalah mereka, sesungguhnya engkau sebaik penjaga. Keluar rumah, tawakal, keluar rumah. Okey, ya. Kadang-kadang kita dalam kita tawakal tu berlaku satu perkara yang tak baik. Yakin itu ujian daripada Allah. Tapi Allah tak akan sia-siakan tawakal kita. Kalau hari ni tak baik, hari ni kalau ada masalah, nanti tak ada, insya-Allah. Kadang-kadang kita tawakal pun ada masalah juga. Allah nak uji kita, percaya betul tak? Tawakal betul tak? Dan kena ingat, suatu benda yang kita tak ingin berlaku, sebenarnya itu ada ujian daripada Allah. Dia daripada dia juga. Itu keimanan kita. Tapi tetap kena serah. Dan kena ingat, tak akan sia-sia. Kalau hari ni tak jadi, nanti tahun depan jadi. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Allah takkan sia-siakan. Kerana Allah cinta pada orang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta pada orang tawakal. Jadi kita kena banyak tawakal sebenarnya. Usaha di luar, tawakal di dalam. Macam tu. Macam tu. Kena. Penting ni zaman, akhir zaman dia panggil. Dan kita elakkan membaca, dia panggil apa? Hal-hal yang tidak memberi manfaat dan mengotorkan jiwa kita. Di dalam handphone ni macam-macam isu, tapi jadikanlah kita orang yang menjaga tangan dan lidah kita bila melihat satu isu. Itulah akhir zaman. Akhir zaman ni yang baik nampak buruk, yang buruk nampak baik. Kita ingat, kita komen, kita kutuk, kita ingat itu perjuangan, itu kita ingat yang itulah pembelaan kepada hak-hak orang itu. Rupanya itu keburukan, nampak baik. Dan orang tu dia buat baik, kita nampak buruk pula. Jadi bila satu isu berlaku, baik ke buruk, tak tahu. Contoh macam isu itu sebesan dekat masjid-masjid, isu pasal kahwin di Siam. Ni masalah poligami ni. Marah pula nanti. Contohnya, bukan saya nak ajak, saya pun tak berani. Okey ya. Okey ya, kan nak ajak tak berani. Jadi kalau berani pun tetap tak berani juga. Okey ya. Okey. Sebab dia panggil apa? Yang di rumah tu lebih berani dari kita ya. Okey. Bahaya. Takut bangun-bangun dah kena tikam dah. Okey. Teriak arwah. Tak apalah. Hari tu contoh masalah isu kahwin Islam contoh. Kita pun komen. Isteri dia kata kat suami dia macam ni. Suami dia kata dia macam ni. Kita kalau sebagai orang Islam, akhir zaman punya pendirian, cara nak selamat, Nabi yang sebut da'anka amral ammah fa'alaika binafsika. Alaika bi khawaisati nafsika. Da'anka an amran ammah. Nabi kita hendaklah engkau menjaga diri engkau, mengutamakan diri engkau. Engkau kena, dia panggil apa? Fokus diri engkau dan keluarga engkau, orang di bawah engkau, dan tinggalkan urusan orang awam. Isu apa panas, apa semua tak untungkan agama, isu itu tak ada perjuangan untuk agama, tinggalkan. Kenapa? Itu hanya hal rumah tangga orang. Itu hanya hal masalah isteri dia, masalah suami dia. Tidak boleh. Kerana Allah berfirman, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Allah firman, jangan cari kesalahan orang, tak boleh. Tengok hari ni syurah pula. Oh, suami dia kata macam ni. Oh, patutlah. Oh, esoklah isteri dia kata macam ni lah. Tu tajassasu. Kita seorang macam mencari siapa nak tulis, media mana yang nak bongkar balik. Tak boleh. Kecuali dia panggil apa? Orang hina Nabi Muhammad contohlah. Orang hina Islam kita, baklah jangan hina ini agama kami. Contoh, wahai pemerintah, ambillah tindakan, ini orang yang hina agama Islam. Contoh, itu tak apalah, ada keuntungan dia. Ini hal peribadi dia panggil. Kita elakkan bahaya itu. Contoh. Jadi kata Habib Ali Masyhur, Mufti Tarim dulu,
Handphone ni ringan je, kalau timbang tak sampai sekilo 200 gram ni, tetapi berat di akhirat, berat di akhirat. Kerana dalam ni kita banyak buat masalah ni. Nak putus satu rahim lah handphone. Oh, tak puas hati left group. Bukan dekat left group, tak jumpa dah kawan-kawan group tu. Sebab ni punca handphone. Orang cakap elok, dia cakap dengan emosi, dia baca dengan emosi. Dia pun kata kat aku, mailah pengajian, apa ni tak mai. Dia baca itu, orang kata mailah sama-sama kita main mengaji, kita duduk rumah pun tak ada apa-apa buat, contoh. Tapi dia rasa macam orang mengutuk dia, ni kutuk aku lah duduk di rumah, tak guna punya orang grup ni, orang marah. Ya, terus ikut grup. Ni punca handphone. Jadi punca dia panggil apa, punca maksiat, punca orang nak menghina manusia yang lain, punca fitnah, semua handphone. Kalau lah nanti di akhirat ditimbang handphone ni, itu susahkan kita betul-betul. Kita tak jaga lah. Macam tu. Handphone ni masalah. Orang main judi lah handphone lah ni. Orang bukan pergi tikam mekong lah. Orang Kedah kata tikam mekong lah. Sini kata Magnum kot. Kan, okay. Toto apa semua. Kedah dia panggil nombor ekok, main ekok. Jadi orang tak main lah handphone. Tak main di tapi ambil retas tepi jalan tu. Semua handphone lah ni. Judi dalam ni, maksiat dalam ni. Scammer dalam ni. Nayang orang dalam ni, zalim orang dalam ni, semua dalam ni. Semua dalam ni ya. Berat lah. Kita elakkan lah. Macam tu lah. Terbesar-besar. Ya Allah, aku tak tahu isu ni. Betul-betul. Serah pada engkau. Tak usah baca. Kita jangan baca benda yang stress dengan kita. Baca. Dan menstreskan suami kita juga. Jangan baca. Lepas baca tu, abang tengok ni. Abang tengok ni. Hang jaga-jaga sikit. Kita yang kena marah. Okay? Padahal kita tak terlibat pun. Okay? Kita dah sibuk hal lain. Masya Allah. Jadi, buang benda stres. Masya Allah. Kadang dia tengok suami orang, isteri orang bahagia pun kena juga suami dia. Abang tengok ni, suami dia buat jalan, abang tak buat jalan pun, kena juga. Okay. Dia tengok yang baik pun kita kena, dia tengok yang buruk pun kita kena. Okay. Film dia kata nasib badan. Okay. Cobaan. Cobaan. Tu contoh lah. Okay. InsyaAllah muslimat di Puchong tak buat macam tu. InsyaAllah semua okay. Semua ahli mengaji insyaAllah. Tak apa, jadi Imam Haddad kata tak tahu satu perkara tu besar, tak tahu satu perkara tu bernilai, sehingga kan kita dapat menghadapi lawan dia. Tak tahu sihat tu nikmat, sakit pun tahu. Seperti ulama kata, orang sakit itu melihat di atas kepala orang sihat mahkota. Seolah sihat tu semacam raja dah, boleh buat apa saja. Besarnya sihat namanya ya. Macam-macam lah lagi kita nak buat perumpamaan. Jadi dia panggil apa? Itu Imam Haddad. Kita tengok hikam yang kedua. Imam Haddad kata apa pula? Dan kesempatan lain beliau berkata, man asyghalahu haqqu rabbih an huquqi nafsihi wa huquqi ikhwanihi fahuwa abdul hadrah, wa man asyghalahu al-qiyamu bihaqqi nafsihi anil qiyami bihaqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi fahuwa abdul syahwah. Man asyghalahu al-qiyamu bihuquqi ikhwanihi anil qiyami bihuquqi rabbih wa huquqi nafsihi fahuwa abdul riyasah, wa man asyghalahu al-qiyamu bihuquqi rabbih wa huquqi ikhwanihi anil qiyami bihuquqi nafsihi fahuwa sahibi wirathah. Kita baca secara ringkas saja. Kita dah 10:17, ambil lebih kurang 10 minit. Barang siapa yang disibukkan oleh hak Tuhan, dari hak dirinya serta hak saudaranya, maka ia adalah hamba Allah yang sejati. Cerita apa ni? Cerita tentang sikap seseorang dalam menunaikan perintah Allah. Siapa yang utamakan, demi asyghalahu boleh dimaksudkan disibukkan. Siapa yang dia sibuk menunaikan hak Tuhan dia, berbanding daripada hak diri dia dan kawan-kawan dia, saudara dia, dia hamba Allah yang sejati. Maksudnya apa? Ini orang yang kesibukan dia dengan diri dia dan orang lain tak menyebabkan dia tak tinggalkan perintah Allah. Contoh diri dia sibuk nak kerja, bini dia pun abang macam ni, anak dia pun sibuk, tapi waktu semayang dah masuk, dia pergi tunai dia semayang. Sagilah kerja aku, sagilah hal suami isteri ni, hal anak-anak ni. Macam Rasulullah dalam hadis, kata Siti Aisyah, mafhumlah, Rasulullah di rumah itu banyak ketawa, banyak tabassam, banyak senyum, banyak melawak, suka bergurau, mesra. Tapi bila sampai waktu semayang, azan dilongkan, seolah Nabi itu tak kenal kami ni siapa.
wajah Nabi berubah. Terus siap, pergi semayang. Tak sembang, tak cakap, tak tengok dah siapa dalam rumah. Terus sedik. Bolehlah kita cuba amal tengoklah. Bila masuk azan tu, kita handphone dah tak ada, kawan dah tak ada, saudara dah tak ada, adik-beradik dah tak ada, keluarga dah tak ada. Tak ada maksudnya semua tu di belakang dah. Allah dulu, hak Allah dulu, hak Allah. Okey ya. Kawan telefon kita kata apa? Nanti nak semayang dulu. Anak telefon, ayah nak ini ni, sagi dulu. Nanti semayang dulu. Siapa buat macam ni? Contoh itu kita ambil satu contoh. Siapa macam ni? Dia adalah hamba Allah yang sejati, hamba Allah sebenar. Bukan hamba makhluk. Hamba makhluk ni apa? Dia tak hak Allah belakang, makhluk dulu. Dia kata ni nak kena cari duit ni. Ni kena kerja ni. Bos pula kata apa? Tak salah semayang. Buat kerja sudah lah. Ada seorang baru ni, kita punya geng-geng mengaji lah. Dia dulu kerja di Mitsubishi kedai retail lah. Kerja sampai satu waktu tu bos dia kata tak payah semayang. Tak usah keluar pergi semayang. Cukup semayang pagi saja kata dia. Semayang banyak kali. Saya semayang. Dia terus buat surat law tu juga resign. Tak jawatan. Dia panggil apa? Berhenti. Dia berubah muka bos dia. Berubah. Dan dia kata kat bos dia, saya doakan awak dia panggil qadha hajat ataupun buang ayat besar sehari sekali kata dia. Dia takut. Jangan kata tu, apa katanya tu? Dah kamu kata semayang sekali-sekali, kamu pun buang qadha hajat sehari sekali. Itu dia marah, dia panggil berubah terus muka. Terus resign, masya-Allah. Maksud ni orang yang utamakan hak Allah. Hak bos ni apa? Kerja jangan pergi semayang. Hak bos. Bos kecil macam debu saja ni dibandingkan Allah. Hak Allah macam tu. Dia kan takut rezeki kita hilang sebab kita berhenti kerja kerana bos ni. Bukan bos bagi duit, Allah yang bagi rezeki tu. Allah uji sikitlah dia panggil Tapi ada orang yang utamakan hak dia. Itu hamba yang sebenar dia panggil, hamba sejati. Tapi kalau dia kata, okeylah bos, saya semayang sehari sekali, saya tak keluar semayang. Dia sanggup kerja cari duit untuk taat pada bos dia, tinggalkan hak Allah. Ini hamba makhluk dia panggil, hamba makhluk. Hamba bos dia panggil Kalau hamba sebenar, utamakan Allah dulu. Kemudian barang siapa yang disebabkan dia panggil apa? Disebabkan oleh hak dirinya daripada hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak saudaranya, maka ia adalah hamba nafsu. Hamba nafsu dia panggil. Man ashghalahu al-qiyamu bi haqqi nafsi 'anil qiyami bi haqqi rabbih wa haqqi ikhwanihi huwa 'abd syahwah. Cerita apa ni? Orang ni dia sibukkan diri dia saja, tunaikan hak diri dia saja. Hak Allah tak ada. Hak saudara tak ada. Contoh waktu semayang masuk. Waktu semayang masuk. Dia kata apa? Hati dia pergi makan sat lapar. Pergi makan sat lapar. Pulang makan. Waktu masuk dah. Buat tahu. Lepas tu mak dia telefon dia. Anak dia telefon dia, isteri dia telefon dia, suami dia telefon dia. Balik sat, tolong sat, ni ada masalah ni. Nanti ya. Makan dah. Hak saudara tepi, hak Allah tak tepi. Hak diri dia saja semata-mata dia tunai. Ini hamba syahwat, hamba nafsu dia panggil. Tak ada apa-apa manfaat orang macam ni hamba nafsu dia panggil. Dan memang wujud semua yang Imam Haddad sebut ni. Bila kita mengaji hikam ni kena tengok diri kita, bukan tengok online lah. Tengok diri kita macam tu kah? Oh macam tu, astagfirullah, hamba nafsu ni. Oh astagfirullah, aku ni hamba yang tak baiklah, astagfirullah. Untuk mengaji cahaya, mengaji tu cahaya dia panggil. Imam Ghazali kata ilmu yang manfaat itu ilmu yang bermanfaat. Apa ilmu manfaat tu? Kamu melihat diri kamu banyak keaiban dan kamu melihat orang lain lebih baik dari kamu. Sentiasa nampak aib kita, nampak buruk kita bila mengaji. Ini ilmu sebenar. Kalau kita mengaji nampak orang lain, kita hanya merendahkan orang lain, takut-takut dia panggil apa? Ilmu itu tak manfaat. Bahaya. Okay, Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Nabi sendiri berdoa, ya Allah, aku minta lindung kepada engkau dari ilmu yang tak manfaat. Ilmu tak manfaat itu apa pula? Makin bertambah ilmu, makin sombong, makin tinggi diri, makin dia panggil apa? Besarkan diri. Masya Allah, makin menghinakan orang lain. Tak manfaat itu. Ilmu yang manfaat, kita makin tunduk. Pepatah Melayu kata, padi makin berisi, makin tunduk. Itu pepatah dia. Kenapa orang makin berisi, makin tunduk? Kerana dia makin kenal Allah. Orang makin kenal Allah ni, dia makin kenal diri dia juga. Kenal apa ni? Diriku tak ada apa, semua daripada Allah. Itu
Dah isi tu. Okey. Terus jadi tunai hak dia semata-mata. Ini hamba syahwat, hamba nafsu lagi. Kemudian sikit lagi, man asyghalahu al-qiyam bi haqqi ikhwanihi 'anil qiyam bi haqqi rabbih wa huquqi nafsihi wa huwa 'abdur riyasah. Okey. Dan barang siapa yang dia ini disebokkan tunai hak saudaranya, hak orang lain dia tunai, dia bagi, dia cepat-cepat buat. Hak Allah tak buat. Hak diri sendiri pun tak juga. Maka ini hamba kedudukan dia panggil. Nak cari pangkat, nak cari nama, nak cari masyhur, nak cari jawatan. Orang bila nak cari jawatan ni, hak Allah tak tepi dah. Hak diri sendiri pun tak tepi. Hak diri dia nak rehat ke, hak diri dia nak kena keluar pergi relax, pergi makan dengan kawan, keluar dengan family, tak ada dah. Dia hanya fokus nak jawatan, nak pangkat, nak nama, nak kedudukan. Ini hamba apa ni? Hamba pangkat. Hamba dia panggil kedudukan. Rugi. Hak adik-beradik, hak saudara dia, hak diri dia, semua tak tepi. Hak Allah tak tepi juga. Hanya dia panggil apa? Hamba Sayyidina Muhammad. Hak diri dia panggil, hak diri. Hak diri saja. Hak diri saja. Macam mana tadi? Hak saudaranya dari hak. Okey, hak saudara saja. Hak diri sendiri dan hak Allah tak tepi. Dia tengok, oh aku kena tunaikan, kena hajat orang ni, aku kena jumpa orang ni, kena pergi kenuri, orang ni jemput. Sebab nak pangkat, nak orang angkat dia. Padahal dia hari tu tak sihat, nak pergi juga. Orang kata ni YB ke apa ke tak kira lah, abang ke kakak ke datuk ke datin ke tak kira lah. Kata ni kami kalau datin mai, datuk mai, YB mai, kami akan syok lah kami ni. Dia panggil apa? Akan lantik lah. Datuk lantik, tuan ustaz tak kira lah. Nanti pilihan raya kami lantik. Dia pulun nak dilantik, nak pangkat, hak diri tak tepi. Hak dia panggil apa? Hak Allah pun tak tepi. Tak kira dah semayang tak semayang, tunai perintah tak tunai perintah. Janji aku boleh menjaga hati orang, janji orang sokong aku. Ni bahaya. Yang hamba kedudukan, alhamdulillah. Sat cakap macam ni, sat cakap macam ni. Kata dia yang penting orang suka, bahaya. Sat dia usaha benda yang haram, sat dia usaha benda yang halal. Yang penting kata dia orang percaya pada aku, orang lantik aku, orang bagi jawatan, masalah. Itu contoh ya. Allah semua tak tepi, hak saudara, hak diri sendiri pun tak tepi. Rehat pun tak payah dah. Tak payah rehat. Sebab apa? Sekali rehat lagi depa kata saya ni malas, depa tak lantik nanti. Saya kena keluar pergi. Nanti depa akan lantik. Nampak. Masya-Allah Terus orang keluar makan tengah hari, dia tak mau keluar. Nanti bos tengok dia rajin nanti dia. Bos tengok dia, tak makan tengah hari pun tak makan, puasa terus sebab nak buat kerja. Okey. Terus bos lantik dia jadi dipangkat insya-Allah. Contoh. Semayang pun tak keluar dah. Makan pun tak keluar dah. Bos semayang ya. Contoh terus. Dan barang siapa yang dia disebokkan oleh hak Tuhan, hak Allah dia tunai. Hak saudaranya, hak saudara pun dia tunai. Dan dia memperhatikan, dia juga memperhatikan, dia panggil apa? Hak diri dia, hak Allah tunai, hak diri tunai, hak saudara dia tunai. Maka orang ni adalah wirathah, dia seorang pewaris. Maksud pewaris di sini, pewaris nabi-nabi dan pewaris orang soleh-soleh. Kerana orang soleh ataupun nabi-nabi ni selalu tunai hak Allah. Hak Allah semua tunaikan, hak saudara tunaikan, dan itu semua melebihi diri sendiri. Maksudnya maksud hikam yang terakhir ni, orang ni menunaikan hak Allah, hak saudara dia melebihi hak diri dia. Hak diri dia tunai juga, dia utamakan hak Allah dan hak orang lain. Ini seperti mana nabi-nabi dan juga wali-wali orang soleh-soleh. Macam tu hak saudara, hak Allah. Kata ni dakwah ni, hak Allah ni kita kena sampaikan, dia pi. Oh ni kena tunaikan hajat orang ni susah, dia pi. Oh ni dah buat masuk tu semayang, dia semayang. Oh ni Allah suruh macam ni, dia suruh. Kadang-kadang kepentingan diri dia tolak tepi sikit. Dia tunaikan juga tapi dia tak fokus sangat. Ini macam Anbiya Rasul. Nabi tak suruh orang sediakan rumah yang cantik-cantik dia elok. Nabi tak suruh orang sediakan makanan yang sedap bila dia mai. Nabi nampak saudara aku masuk Islam dan aku tunaikan perintah Allah, Allah suruh sampaikan. Tu Nabi. Siapa dapat macam tu, sifat macam tu, dia pewaris nabi-nabi, pewaris orang soleh-soleh, wali-wali. Itu kata Imam Allah Al-Haddad. Alhamdulillah Allah jadikan kita daripada golongan wirasah, golongan yang disebut pewaris nabi-nabi dan orang soleh-soleh. Dan supaya Allah sama kita daripada segala keburukan, segala benda-benda yang tak elok, segala
kepentingan diri atau nafsu kita. Allah letak kita untuk pentingkan hak Allah dan hak orang lain, juga hak diri kita juga. Jadi mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bersih hati, bercahaya hati, orang yang cinta Allah, cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah beri kesihatan pada kita, kemudahan dalam hal rezeki, Allah tenangkan hati kita, Allah keluarkan segala masalah dan juga emosi kita, dan Allah SWT jadikan rumah tangga kita bahagia dunia akhirat. Allah bahagiakan suami kita, isteri kita, anak-anak kita, zuriat kita, semua saudara mara kita Allah bahagiakan. Allah jadikan kita semua sentiasa ingat Allah, tenang dalam berzikir, tenang dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.